Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltami bihi ilman sahalallahu lahu bihi ila jannah. Hadis ma rawahu al-Imam al-Bukhari atau kama qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Musi sesuai kepada yang diraihkan Cik Tajuddin Karim selaku pengarah eksekutif kanan sumber manusia. InsyaAllah dengan kata besok merupakan hari terakhir. Bukan hari terakhir hidup, ya. Ya, salah faham pula. Hari terakhir berkhidmat. Sebab dalam Islam tidak ada persaraan. Sebagai umat Islam tidak ada persaraan. InsyaAllah saya yakin Cik Tajuddin ada projek besar lepas ni. Ya, insyaAllah. Kemudian seterusnya kepada Tuan Haji Johari Ismail, pengurus kanan semua manusia, dan seterusnya kepada pengurusan Felda Holding, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang ada ini dapat kita bertemu dan berkumpul dalam dewan yang begitu indah ini, yang mana tujuan tidak lain tidak bukan yang tertarik saya dengan hadis yang disebutkan dan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Musi tadi, iaitu bagaimana hebatnya kita yang datang ke sini, sehingga kan ada 3 perkara yang disebutkan dalam hadis Abu Darda tadi, iaitu malaikat melebarkan sayapnya daripada orang tu keluar daripada rumah, daripada destinasi dia, daripada pejabat dia, sampailah ke tempat yang dia belajar, kemudian dia patah balik, baru malaikat tu tutup sayap dia. Makna panggil sayap ni, ulama kata, Ibn Katsir kata dengan sayap rahmat, kasih sayang. Sebab tu kalau dalam majlis gini, dia antara tempat-tempat yang makbul doa ialah doa dalam majlis-majlis ilmu. Kemudian yang keduanya tertarik sebut oleh sahabat kita Ustaz tadi, iaitu apa yang ada di langit dan di bumi, memohon keampunan kepada orang yang bernama penuntut ilmu, sehingga kan hatal hut al-hid, ya, sehingga kan ikan dalam lautan berdoa. Kita tak nampak ikan tu angkat ekor ke atas, ya, kata kejut dugung kita dibuatnya. Tengok-tengok ikan angkat ekor, itu Melayu punya kepala. Kasih doa angkat tangan, doa angkat tangan. Jadi dia pelik kalau orang baca doa tak angkat tangan. Sebab tu bila nak derah kereta nak malas baca doa sebab tak sempat steering pegang tangan, pegang steering, tak sempat baca doa. Sebab apa? Tak boleh angkat tangan, kata dia. Benar doa ni just ever ready. Tak perlu angkat tangan lepas steering musim pikir langgar habis orang. Tak perlu. Maknanya angkat, ya Allah selamatkanlah perjalanan aku ni, ya Allah, cukup. Ya Allah, dia mari-mari ni ke, ya Allah. Mungkin ada yang sakit sini, sakit macam mana, hak cemasan, ada belakang sakit, darah tinggi, jatuh berlubang, jatuh berlopok, Maka ya Allah, aku dengar ustaz kata hadis Nabi, ya Allah sihatkanlah aku ni, ya Allah. Yes,
Allah maha. Innahu was-sami'ul basir. Itu surah Al-Isra ayat yang pertama. Ya. Innahu was-sami'ul basir. You bisik pun Tuhan dengar. You lintah pun Tuhan dengar. So, inilah hubungan kait kita dengan Allah, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pun, dalam hadis Daraqutni dah silap saya ataupun Tabrani, ada menyebut Allah, Nabi kata, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Tidakkah kamu aku beritahu kepada kamu amalan yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci di sisi Tuhan kamu. Wa arfa'uha 'fi darajatikum, yang paling hebat tinggi darjat benda yang aku nak ajar kamu ni. Kemudian disebut wa khairun min infaqiz zahabi wal waraq, yang paling baik daripada kamu infak harta kamu yang bernama mah dan perak. Wa khairun min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum, lebih baik daripada kamu berjumpa musuh kamu tetak tengkok mereka tetak tengkok kamu. Nak tahu apa dia? Sahabat kata, "Ndak ya Rasulullah." Apa dia? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya program yang kita buat ini program zikir kepada Allah. Maknanya hebatnya program ini, sebab tu dalam bab-bab ini bukan senang. Allah nak pilih orang, al-mukhtaru indallah, nak pilih manusia nak jadi baik bukan senang. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis saya selalu baca, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakin Allah la yu'tid dina illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah akan bagi dunia kepada sesiapa yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah benci. Akan tetapi Allah akan beri agama hanya kepada sesiapa yang Allah sayangi. Belum tentu orang Islam dapat hidup beragama. Kenapa dia? Lepas tu Nabi kata pada al-farqu bainana wa bainal kafiris salatu. Bezanya kita dengan orang kafir tak lain tak bukan hanyalah salat. So, berapa ramai orang Islam yang tak salat? Sebab tu anda meluat ke dia dah. Nabi kata, idza ra'aitallaha yu'ti 'abdan 'ala ma'asihi fa inna dzalika huwa istidraj. Sahabat-sahabat kata Nabi, kalau kamu tengok orang kaya makin buat maksiat, Tuhan bagi kemewahan, itu tanda berlakunya istidraj. Sahabat tanya, apa benda istidraj ya Rasulullah? Apabila Allah mula bencikan hambanya, apa yang dia buat on no problem, tapi kena ingat bila masuk kubur mampus jawapan dia. Saya nampak kan? So bukan senang nak mari menjaga ilmu dengan keadaan ikan puyuh, ikan sepat benua, ikan sepat Afrika, apa lagi? Cuma kita ni masalahnya betul ke? Ya ke? Itu je persoalan dia yang kita akan bincangkan dalam bagaimana Nabi dia masukkan 3 benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kenapa kita letakkan program kita ni peristiwa 1001 keinsafan, peristiwa 1001 keinsafan. Kerana peristiwa yang kita nak bincang ni mungkin tertakluk ataupun membicarakan persoalan Isra' dan Mi'raj. Dah lepas dah Rajab, ini dah masuk dah 16 dah hari ni. Dah masuk 16 dah, 16 Sya'ban. Udah lepas dah persoalan, bukan maknanya Rajab saja nak bincangkan tentang Isra'. Itu pun khilaf para alim ulama mu'arrikhin sirah mengatakan belum tentu 27 itu adalah Isra' Mi'raj. Ada yang mengatakan malam turunnya nuzulul Quran, diturunkan Nabi ke bumi, mana diturunkan sekali dengan ayat dikatakan. Kemudian ada dikatakan dalam bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Rabiul Awal. Makna nak beritahu sahabat sekalian, bila kita dengar hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini amat daif yang mengatakan Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umat aku, ini hadis ni kalau ikut hujah memang tidak boleh dipakai, cuma sebagai motivate somebody, itu je.
Walau bagaimanapun kalau kita ambil balik, ada ulama yang membicarakan tentang hadis ini. Dia mengatakan Rajab bulan Allah, maka peristiwa Rajab itu bulan Allah karena keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, lailan bi'abdihi lailan minal masjidil haram masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mana hari kebesaran bulan Rajab yang dikatakan bulan Allah kerana Allah memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada mana-mana nabi, melainkan penghulu para anbiya dan rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bulan Allah bila masuk bulan Syaban, tuan-tuan, kita pula dipanggil bulan nisfu. Apa makna nisfu? Separuh bulan separuh disebut bulan 15. Yang ini tak ada dalil, kena ingat. Yang ini tak ada, yang orang sibuk sangat nak sambut malam nisfu Syaban tu, tak ada dalil. Baca Yasin sampai 3 kali, nak lonjong gigi dibuatnya. Start pukul 8, pukul 9.30 habis dah lah. Pak Imam tu slow, tua pula tu slow. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil azizir rahim. 3 kali kata, mampu aku tak boleh mana ni. Kata orang tu baca isi dia bunyi mampu aku tak boleh bawa dalam ni. Dah lah malam ni apa dia, contohlah kan. Tu tak ada. Yang dibuat tu, itu para ilmu tok guru tarikat yang ke belakang. Tak boleh, bukan haram Nabi buat dah, tapi nak cerita jangan kata sunnah Nabi, tak ada dalam sunnah Nabi. Tolong ingat ya. Malam tadi kami berbincang sembang satu forum dengan Datuk Abu Sandin, dan dia mengiyakan memang tidak ada. Bahkan Syekh Qaradawi kata ini amalan boleh menyesatkan orang. Oi, kasarnya tu Arab ni. Contohlah, wala kulli hal, pandai-pandailah. Sebab ini bulan Nabi katanya, Syaban. Sebab tu bulan inilah berpuasa Nabi. Aisyah kata aku tak pernah tengok bulan yang Nabi puasa sunat yang paling rajin ialah Syaban, dan Nabi tak pernah tinggal bulan Ramadan. Ingat tak hadis Nabi, hadis sahih ni, aku tak pernah tengok yang paling banyak hari yang dipuasa oleh Nabi Syaban, tapi Rajab haram, tak sebut, tak terkandung langsung dalam hadis-hadis tuan muslimin. Sama tu hadis maudhu' belaka, tapi itulah diamalkan. 3 bulan puasa terjelang lidah. Woody Woodpecker pun terkejut. Tapi haram ke Ustaz? Puasa lah, tak ada masalah, bukan haram. Nak cerita ini bukan amalan sunnah. Sebab bila hujah fiqh ni mesti ada dalil yang qat'i, dalil yang daripada lisan Nabi SAW. Haram ke Ustaz? Bukan masalah haram ke halal, tapi nak puasalah. Tapi jangan peringkat. Inilah kata kaedah fiqh, diutamakan yang sunat sehingga ketinggalan yang wajib. Dalam apa benda sekali, buat sunat, tawaf sunat, tiba-tiba time hari haji lenguh, rosak kepala lutut. Sunat buat, bukan orang kata haji ni kak, saya buat haji setahun lah kak, buat haji ni buat umrah sekali dah lah orang ramai. Tak apalah, saya dah biasa. Dulu tu bila? Tahun 73. Kena ke dia lah. Balik usung pihak telefon, Rahman Brothers, saya ambil ada seorang awak punya sakit pengsan dekat Ilam Dam. Siapa susah? Sampai wajib duduk hospital. Nampak tak? Macam puasa punya semangat puasa Rajab Syaban sampai Ramadan tak larat. Yang paling teruk sekali apa dia? Ni ada anak-anak dipaksa puasa bulan Ramadan. Tidak boleh paksa anak, budak-budak tak wajib puasa. Tuan-tuan ini saya ambil goreng-goreng sikit ni dengan masa yang ada ni, sebab masa bagi kat saya 45 minit je. Just goreng-goreng je lah tuan jari goreng-goreng lebih kurang. Akan datang panggil lagi. Lepas tu kita makan. Ni baru goreng, jangan makan lagi, baru goreng. Apa dia? Masuk bulan puasa, paksa anak puasa, anak baru 7 tahun, bagi duit pula. Kalau kak ngah puasa, mama bagi RM3, nak tak? Nak puasa. Budak tu pukul 5, mama
Kak ngah lapalah, jangan sabar. Haram budak tu berpuasa hukum dia. Mak bapak bengong. Lebih teruk daripada tok guru suruh anak dan puasa. Bengong sungguh mak bapak hari ni. Tidak ada dalil kanak-kanak, tidak ada dalil melainkan solat saja. Habis tu kalau puasa dia ada berdosa ke? Pula ada. Memang tak berdosa bro. Tuan-tuan ni. Bro. Ini bro ni. Tuan-tuan. Tak berdosa, tak ada masalah. Tetapi bila budak tu nak buka, suruh dia buka. Sebab tu hari ni orang yang penyangak puasa, orang yang tak semayang puasa, cuba tengok kan, orang yang tak tutup aurat pun puasa, artis haru biru pun puasa, tapi semayang buat tak. Ditekan dengan puasa tapi tak tekan dengan solat. Nabi kata 7 tahun solat. Kenapa tak bagi? Kalau Kak Ngah puas solat, satu waktu mama bagi 50 sen. Nak? 50 sen. Subuh 50 sen, zuhur 50 sen. Tak lama mama Kak Ngah rasa Kak Ngah bayang 3 waktu je lah, sebab Kak Ngah nak setengah je. No problem, because dia still yang budak lagi, still baby. Lebih kurang begitulah, masih budak, tak apa. Tapi suruh dia semayang. Tapi kalau 10 tahun, bukan puasa Nabi suruh. Pukul budak tu kalau tak semayang. Tuan-tuan nampak kan? Hari ni semua tak cakap lah. Hari ni banyak persoalan orang kita ni hukum pakai akal. Bukan akal digunakan pakai hukum. Dalam bahasa kasarnya, hukum pakai kepala otak tak pakai hukum. Itu jadi pada hari ni. Hatta ada orang kolumnis mempertikaikan persoalan Isra Mi'raj. Ada. Kita balik. Bila masuk bulan Ramadan, Syaban, setelah Syaban, Rajab ada apa nama Isra Mi'raj. Bulan Ramadan apa dia ada? Lailatul Qadar. Bila? Lu carilah sendiri, kata Allah, sebab ini bulan kamu, kata Nabi. Nampak kan? Kita kena taharrau Lailatul Qadri, sebab ini bulan kamu, bulan umat aku, kata Nabi. Kamu kena cari sendiri. Jadi persoalan 3 bulan ini dipanggil bulan-bulan mulia. Ya, orang standby lah sampai bulan apa nama ni, bulan tersebut ya, peringkatnya diberikan keutamaan. Bahkan orang-orang yang dikatakan sahabat-sahabat Nabi ini, mereka mengalu-ngalukan kedatangan bulan-bulan yang mulia. Masuk je Rajab, daripada standby dah dengan kebaikan. Masuk Syaban, depa tak nampak Syaban, depa nampak Ramadan aja, tuan-tuan. Cuma kita nak sebut kaitan 3 bulan ni, kenapa manusia ni dia tidak ada keserenakan, tidak rasa apa namanya, haibah dalam persoalan nak sambut bulan-bulan mulia ni. Yang pertama, cuba kita tengok Nabi SAW sebelum di Isra Mi'rajkan. Mungkin ustaz kita dah sebut dah, dibedah hati Nabi, dibedah dada Nabi dekat Telaga Zamzam, kemudian dikeluarkan, dikeluarkan hati Nabi, ada tompok-tompok kehitaman. Nak menceritakan bagaimana seorang Nabi pun ada tompok-tompok kehitaman. Seorang Nabi, bagaimana seorang umat Nabi. Tuan-tuan, naik kereta tak baca bismillah, sampai feder tak kata alhamdulillah. Masuk pejabat, berat nak kata bismillah, pegang fail bismillah, lepas selesai fail alhamdulillah. Berapa ramai yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Suruh baca mak surat tak mau, dia tak habis baca yasin 4 jam. Ya, berapa ramai mereka nak makan baca bismillahilladzi la yadur, lu baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu doa tadika. Saya tegur sahabat Mu'alah Jais, suruh budak-budak Mu'alah ni baru ada masuk 3 minggu, 3 bulan, suruh baca Allahumma barik lana. Saya kata, ya Allah, buat apa yang terpaksa kena baca doa tu? Baca bismillah wis. Kau bacanya bismillahnya wis selesai. Nama tu Allahumma barik lana bima razaqtana. Kita pun amin seperti gelak.
Cukup Bismillahirrahmanirrahim, selesai masalah. Ini asah dia. Oh, kita kadang-kadang kan, bagaimana Nabi yang seorang Nabi, seorang Rasul, ada kehitaman, tumpuk-tumpuk kehitaman, lalu malaikat ambil bersih, sucikan hati Nabi. Tuan-tuan, sampai peringkat Allah kata dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat. Tak boleh buat apa dengan kita ni, anak pinak, duit, jawatan, pangkat, kuasa, sebagainya, melainkan orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang baik, dengan hati yang bersih. Bagaimana seorang Nabi nak jumpa Allah, direct jumpa Allah, Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bermunakasyah, Nabi berdialog dengan Allah, dengar suara Allah. Tapi hati pasti kena bersih dulu. Dengan apa tuan-tuan? Dimasukkan dengan 3 bejana. Ya, disebutkan antaranya ialah riwayat hadis Bukhari sebut, iaitu dia yang pertama dimasukkan tentang al-yaqin dalam hati Nabi. Inilah yang jadi masalah kepada umat Islam pada hari ini, tentang kemandulan, krisis keyakinan. Mandul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dia tak confident dengan kerja yang dia ada, pun ada juga. Ya ke aku boleh buat kerja aku ni? Sebab penggoda yang paling utama, kalau tengok dalam watak sembilu Zainazin, itu watak penggoda. Syaitan ada beradik macam tu lah. Bukan syaitan macam tu, tak. Watak penggoda sembilu tu. Dengan kening gini kan, habis bercerai dengan bini dia, menikah dengan kawan tu, kacau lagi orang. Tuan, dimasukkan keyakinan. Sebab yakin ini bukan persoalan luaran, tapi dalam hati. Tiga-tiga ni duduk dalam hati. Yang pertama disebut ialah apa dia? Tentang keyakinan. Yakinkah Nabi dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum diperjalankan Nabi, diletakkan keyakinan dalam tubuh hati Nabi. Sebab kita kena faham, sebab tu hari ni bila orang tidak yakin, jadi persoalan yang paling bermasalah kepada kita. Orang tidak yakin dengan apa yang ada pada agama itu sendiri. Orang tidak yakin adanya pahala dan dosa. Orang tak yakin adanya syurga dan neraka. Orang tak yakin adanya kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan orang tidak yakin innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Ini tidak yakin. Bila tidak yakin, apa jadi umat hari ini? Timbullah persoalan. 3 hari lepas Tuan Haji Johari, tuan-tuan sekalian, tengah duduk makan dekat Taiping, sebab balik pada forum di Selama Perak, Felda Hijau. Kakak telefon, kakak orang tu, Ustaz, adik saya baru ni telah ceraikan isterinya, ipar saya lah, kerana isteri dia tu, adik iparnya telah berzina dengan lelaki lain. Kemudian bila dah betul, kesnya betul, jantan tu mengaku diceraikan. Tapi sekarang masalah Ustaz, adik saya nak rujuk balik kerana dia kesian dan nikah, sebab dia kata berkat sekejap bertaubat. Saya tak bersetuju Ustaz. Setahu saya orang berzina dah kahwin janda duda ni, hukumnya sepatut dimatikan atas muka bumi. Saya tahan telefon, dia kata telefon Jaim, duduk di Melaka. Jaim Melaka, Jais Selangor. Dia kata boleh kahwin, tak ada masalah. Tapi saya tak sedar hati, saya tanya Ustaz. Jawapan saya kata sama je jawapannya, boleh kahwin. Tetapi kena ingat, ya, Islam mencegah orang yang nak kahwin dengan perempuan yang tahu dia tu sudah pemberzina. Kalau orang tu tidak tahu, tak apa. Ni isteri ni berzina dengan jantan lain, bekas power lama dia. Dia punya boyfriend kat luar tu, dianya gila friend. Bukan muda lagi, baru dah 38 tahun. Apa dia menggedik-gedik dengan kawan tu? Al-mutarayyimun, merenyam itu yang Arab.
Merenyam tak sudah. Saya kata pada pandangan saya, larang adik awak kahwin semula dengan bekas adik ipar awak. Tak pasal apa dia buat, dah ada laki, dah anak dia 4 orang, 3 masuk Mahat Tafiz. Ya. Saya teronok makan nasi goreng Amerika. Nasi USA tu kan. Walaupun tak pernah pergi Amerika, dapat nasi jadilah. Tuan-tuan tahu tak, nasi aku tak habis orang tu makan, tu 3 orang kawan, 3-4 orang tu punya lama, orang semua kat tengok. Habis dalam restoran. Tak pasal apa isteri buat macam tu, ataupun kenapa lelaki buat macam tu. Adamul yaqin dengan pahala dan dosa. Kenapa orang mempertikaikan persoalan hukum faraid misalnya? Dah tidak relevan zaman hari ini. Yang mempertikaikan orang Islam. Sebab apa dia pertikaikan? Sebab dia sudah tidak ada keyakinan dengan Islam. Lepas tu ibu-ibu dah bapak-bapak. Ingat kan? Saya sebut tadi dah. Bila Allah nakkan orang itu baik, Allah akan beri dia faham tentang agama. Subhanallah. Tuan-tuan tengok saudara Azman Mustafa. Malam tadi saya dengan dia cakap tuan-tuan, daripada pernah beli cincin bininya 129,000 cash, beli BMW dengan kata Itali cash, beli kondo cash, dan pernah tidur di atas duit 3 juta ringgit Malaysia tahun dulu tu. Hari ni saya zero tuan-tuan kata. Tapi saya rasa nikmat lebih hebat apa yang ada 3 juta. Kenapa dia mengaji? Nampakkan memang mengaji. Orang nak berubah. Bila Allah nak akan orang, Allah dah janji, Nabi dah janji dah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa ya Allah nakkan orang itu baik, Allah berikan faham agama. Tuan-tuan, orang lelaki tengok perempuan serbuh lah, lawa sikit, wih, duduk kat kantin makan 3-4 orang, SGM, SDM, duduk GM, bukan SDM sini no, ni Felda kat Mongolia ni, duduk kat kantin, lawa budak Felda Engineering tu ya. Bau ke? Bau. Niat dia bukan nak mengorak, tapi bila tengok dia mata tarik serabut orang lah, aku pun serupa. Tuan-tuan, tak mau sebelah ni lagilah. Tapi tengok-tengok juga, apa khabar, sihat? You tak sabuk lah. Orang lelaki tengok perempuan, dia punya syahwat dia lain daripada orang lelaki. Ini kalau dapat kau, memang kau cuti 2 bulan Felda. Bekas sonat gelap. Tapi pasal iman itu masih ada, itu yang penting. Pasal ilmu itu masih ada. Yakin kalau aku buat tak elok. Tak cuba bayangkan seorang lelaki, da'atuhum ra'atun zati mansibin wa jamalin, qala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang perempuan di Sahih Bukhari sebut, seorang lelaki disuruh dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik, kaya, marilah join venture with me. Apa kata lelaki tersebut? Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut Tuhan. Kalau aku tak ada Tuhan, aku dah kerja dengan kau ni. Hadis sahih disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia? Yakin ada Tuhan. Orang tak yakin ada Tuhan, dia mari paskat pukul 8, pukul 11 dah tak ada. Tu ada beradik tu. Tapi saya kira orang Felda Hudi ni okey. Weh, insya-Allah lah lebih kurang. Nampak?
Sebab apa tak yakin? Kerana 2 jam yang dia ponteng tu akan dikira oleh malaikat. Ya Allah, saya mari daripada Kuala Selangor pukul 9.45, saya lari 120. Tengok rasa sebelum saya tak berani sebab aku dah kena dah blacklist baru ni. Telefon ketua polis Kuala Selangor, ketua polis Selangor telefon, minta maaf lah tuan, tak boleh tolong langsung, kami dah ditarik lesen oleh menteri. Tahu dia hebat menteri, insyaAllah saya nak jadi menteri ni. Pergi polis boleh buat apa tuan-tuan? Lari selain sampai sini pukul 11 lebih kurang. Kenapa? Saya takut mari lewat orang mengata ke saya. Bila saya mengata ke tuan-tuan, tak apa, mari lewat. Saya mari kosong. Jadi ke? Sebab dalam plan pukul 11 janji, katanya 2 jam. Jadi ke? Bertengok orang tu tengok, orang tu pun tengok saya. Saya tengok dia, dia tengok saya. Aku pun bengkak je kan. Aku di belakang jumpa Cik Hadi. Oh Ustaz, kata dia. Cik Hadi bawa patah balik. Dah 2 kali rumah kali lah. Tunggu sembang-sembang. Adalah mesra keluarga sembang-sembang. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Okey. Kenapa dia? Dalam hidup mencuba rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi naik. Bukan Nabi berjalan kaki. Nabi diperjalankan asra. Tidak boleh dipakai kalimah asra malaikat Isra Mi'raj je. Yang lain ajra, as-sa'a, amsya. Tapi kalau asra berjalan sini, asal kalimah sir, ada rahsia orang tak boleh tahu. Yang tahu hanya Nabi dengan Allah. Sebab tu orang tak yakin. Orang kita ni betul ke ada Allah? Aku tak nampak Allah pun, aku tengok si Muhammad tu haram. Haram tak sembahyang perangai pun macam haram jadak. Makin kaya okey hebat, yang kita sembahyang tak apa-apa. Betul ke ada dapat pahala kita buat ni? Ini orang kapar persoalan kan, orang kapar Kelang. Rekod tolong padam Orang kapar Kelang, betul ke? Saya dah 20 tahun lah sembahyang. Siapek tu haram tak sembahyang, makin kaya. Saya makin miskin. Tuan-tuan, persoalan amal ibadat bukan nak minta ganjaran daripada Allah. Ini our responsibility, tanggungjawab. Tuan-tuan mari ke pejabat, responsibility. Dah sign kontrak kerja dengan Feda. Ada kerja, tak ada kerja, mana boleh pergi tempat lain, kena duduk kat sini. Sebab apa? Tidak ada keyakinan. Nabi dimasukkan tangkai. Yang kedua, dimasukkan dalam hati Nabi namanya ilmu. Yang ini Ustaz tadi baca hadis memang menarik. Saya pun sebut hadis memang menarik, tuan-tuan. Ilmu ni penting. Bila sebut tentang ilmu, maka tuan-tuan sekalian kena faham. Ilmu ni kena belajar. Beli buku, baca dan belajar. Bukan beli buku, baca, tak belajar. Tidak ada kata innamal ilmu bil qiraah, tak ada. Tidak ada dalil mengatakan menuntut ilmu dengan membaca. Sebab batasan pemahaman kita ni berbeza dengan orang yang mengajar kita. Sebab tu kita haramkan buku solat baca Fatihah gunakan tulisan Rumi. Saya tengok adik saya sendiri baca kat Johor macam tu. Saya kata, apa ni baca gini ni? Keluar diharamkan buku tersebut. Nak mengaji mesti tentu ilmu. Baca boleh untuk bahan ilmu baca, tapi di sana mungkin ada ketidakfahaman, especially dalam bab hukum hakam. Ilmu penting. Bila ilmu tidak ada, maka tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana nak yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala? Ada juga orang ada ilmu tapi tak yakin. Ada orang yakin tapi tak ada ilmu. Ini dua tak boleh lari. Ada yakin sembahyang wajib tapi tak belajar sembahyang, dia belajar haji je. Pergi sana sembahyang ikut dan bergaduh kotak arah. Orang subuh imam tu perang rokok. Allah, tuan-tuan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Tak baca kunut.
Dia pun Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tengok pok-pok ni apa semayang tak ada kunut. Dia tidak belajar tentang maslahat orang lain. Dia itu selfish, jual ikan. Nampak tak kan? Yang penting bila doa kunut angkat tangan. Imam Mekah bukan bodoh. Lepas tu sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Slow sekejap, dia tahu mata sepi yang ramai belakang. Tak tangan bawah, Allahumma hdini fi man hadait. Cukuplah. Fa innaka taqdi wa la qatu wa taqdi alaik. Tak apa tak Arab tu. Tak Arab sebelah. Macam kata sinchan tengok. Gitu. Mana taqra? Kata dia tak faham apa. Pantau hangpa ni jenis Wahabi pula dah. Wahabi pula kena. Bengong. Tahu semayang tu wajib tapi tak ada ilmu. Berapa ramai orang macam tu. Tuan-tuan, nak semayang jenazah pun tak lepas bro. Tuan-tuan. Orang Allah Akbar dia rokok. Ini pernah berlaku ya? Pernah berlaku. Allah. Qamat. Allah Akbar. Semayang jenazah. Qamat. Allah Akbar. Syarlal. Kata belakang, bila pula zuhur ni? Orang takut cakap lah solatu jamiah cukup lah. Tapi main Melayu ni apa qamat-qamat pula dah. Tak payah qamat, tak apa terus dah semayang. Qamat-qamat pula dah. Lebih pula belajar. Tengok angkat takbir. Allah ada begini, ada begini, ada begini, ada begitu. Tak apa sebab tak belajar. Sebab Nabi kata ada dua wajah jaga takbir. Tangan jari-jari kena rapat, yang kedua sama pundak dengan sama telinga. Itu je sebut. Yang makuk ni macam mana? Allah. Sebab tak belajar. Saya specialize dekat Pakistan 4 tahun kita tekan bab solat saja. Itu saya. Sembahyang Melayu dan sembahyang sunnah Nabi. Kita buat different between the Malay people sunnah Nabi. Usalli sebab tu cucu dia rongok, bini rongok. Main mana? Dia kata kita ambilan niat nungkat takbir nak masuk niat. Rupa-rupa tok gurunya tok Rusiam. Kita nak niat angkat niat, kemudian Allahu Akbar tu masuk niat. Pening. Faham tu tak? Nak cakap banyak takut. Kira faham tu guru. Aku turun-turun bawah, aku haram jadah, tak faham datang apa ada dia. Dia usul Allah masuk aku senang beri. Enggak senang ke? Imam Nawawi kata mudah je, angkat takbir sebelum tabir boleh niat. Salli fardhu maghrib je. Allahu Akbar. Dia 3 bacaan. Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar. Yang ketiga Allahu Akbar. Saya masalah macam agak salam dah tak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu. Kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Sah. Yang keempat Assalamualaikum. Sah. Tunggu kita ni salam keluar. Sebab bengong. Bila nak gunakan salam yang keempat, tuan-tuan tiba-tiba janji ke orang waktu lambat tuan sembahyang dulu. Rakaat yang keempat duduk sujud. Kan? Kering-kerong. Assalamualaikum. Ambil pegang. Dia main bab dunia lah, duk telefon lagi lah. Ngumpat. Dia tak kerti bahasa fiqh. Ilmu. Tapi ada orang yang yakin solat tu wajib,
tapi ilmu tak ada. Ada orang ada ilmu tapi tak yakin, tahu sembahyang wajib tapi haram tak sujud. Berat. Pakaian tak jaga, ya Allah. Bukan makcik, puan, puan tahu tak pakaian dalam Islam ini adalah bentuk orang? Tahu. Dan dia macam dia bebal tu, bukan bebel, bebal. Tahu ke? Tahu. Belum dapat seru. InsyaAllah kami doakan supaya puan dapat seru dalam kubur. Dia ada muka. Ya. Nampak kan puan orang kan? Dia tahu haram, dia tahu rasuah tu haram, tapi apa? Tak yakin adanya dosa. Lepas tu Nabi dikomplit yang ketiga, namanya hikmah bijaksana sebelum naik ke langit. Ni ceritanya belum naik langit lagi ni, dan nak habis dah masa. Sampai ke 1 pula dah naik pula. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Dia pejam mata, tak rangkat ke dia orang berkat teriak. Pasal bila orang teriak, cara penyampaian kita biar berhikmah. Bila dia orang teriak, teriak. Kalau saya kata amboi teriak, kalau saya berjambuk gitu, teriak ke non? Dulu tak kata nak teriak, hilang teriak, masuk balik air mata tu. Tapi saya pun menyanyi lagi, nak nambahkan teriak dia orang. Saya kata alangkah indahnya tangisan ini, bukan di sini tapi di luar sana. Lagi teriak. Dia pun tahu ustaz terpoleh dia, tapi dengan lagu dia pun tak ada maaf. Tuan-tuan dan puan sekalian, sampai mereka ada macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, maknanya bijaksana Nabi. Ada orang ada ilmu hebat, bukan main hebat akidah dah, tapi tidak biar nak tegur orang. Tuan-tuan, marah budak mak rempit, hampa ni tak ada kerja, tak ada otak ke? Imam Majid cakap gitu, tak ada hikmah. Budak-budak mak rempit taubat Nasara dah tak datang. Kita kempen, selalu saya sebut, kita kempen program khusus jenazah peringkat belia pun haram, seku pun tak datang. Khusus belia jenazah, yang datang boleh dikatakan semuanya bakal-bakal jenazah. Mata pun nak steam gini. Panggil ceramah Buddha macam ni, mature sikit kan, dia punya side dia bagus sikit kan, kedudukan badan dia, muka dia, kurus dia. Tapi datang orang tua-tua, ustaz tu pun dah lemah, dia kata tak ada orang lain ke datang ke dia. Ustaz tu buat lawak pun gelak lah kena. Dia ke 2 kali bunyi macam ikan tersedak-dedak. Nampak? Ada hikmah. Bila hikmah ada fail, tuan-tuan, Nabi dimasukkan tiga-tiga ni. Seperti bila Nabi naik, Nabi turun, Nabi berjalan, Nabi diberikan usaha, kecerdikan, kebijaksanaan, ilmu tadi sampai keyakinan. Tuan-tuan, kalau ikut akal memang tak masuk langsung. Kalau ikut akal surah merah ni, tak ikut akal, tak logik langsung. Sebab tu Allah sebut dalam Quran ni, Subhanallah. Subhanalladzi kan? Subhanalladzi, mana? Subhanallah. Maha suci Allah. Dia boleh buat apa? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Selesai masalah. Maryam tak ada laki pun bersetubuh dengan dia, dia boleh beranak. Hari ini berapa ramai mengaku spesies dengan Maryam. Saya ada dekat AU Keramat 16 orang, saya penasihat, ahli lembaga penasihat 16 orang, Wood and Care Club, adik sepupu saya, anak Ustaz Nasrah buat. Awal bulan Julai tu 3 orang beranak, baru tingkatan 4. Siswi seorang, kemudian hujung bulan 6 lepas ada 2 orang salin. Tapi anak dia beruyuk semua dah, kita bagi dekat mak-mak angkat yang dirahsiakan mereka. Kenapa? Spesies Maryam dia kata. Dia kata Maryam pun kata tak menikah beranak, main sopak sekali boleh tahu.
Kurang hajar betul. Tuhan boleh buat, tapi Tuhan takkan buat, melainkan Maryam seorang saja. Cuba you tengok elok. Benda mukjizat ni bukan senang dapat. Para anbiya, para rasul sahaja dapat. Keturunan anbiya dan rasul sahaja. Yang kita disebut Maryam buat apa? Maryam Belina boleh lah Indonesia tu. Bukan Peter Pan ya. Pen lain buat ceritanya. Sebab itu saya sebut dalam program kita ni, kenapa bila berlaku peristiwa surah Mi'raj, Nabi dilihat dengan pelbagai perkara. Cuma saya nak beritahu dari sudut tanggungjawab sosial dan tanggungjawab bermasyarakat. Cuba tuan ibu-ibu perempuan sekalian, tuan-tuan, ada tak perasan bagaimana Nabi bila lihat sosial atau bertanggungjawab individu, Nabi lihat seorang manusia sedang mengetuk-ngetuk kepalanya sampai pecah, menjerit-jerit. Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, what happened? Ya, what's wrong? Jibril kata, itulah mereka yang tidak melaksanakan ibadat salat. Nabi tanya, why? Dekat kepala dia ketuk. Sebab pada kepala itu semua cerdik. Pasal kepala lah rosak semua badan. Memang hati tu rosak, hati ni tak nampak, tapi bila mata tengok, hati automatik. Dia putus ni, selesai masalah. Maka dia ketuk kepala, kerana kepala lah ada tempat sujud, kepala lah tempat membaca, kepala lah tempat kita bersebut Allahu Akbar. Telinga lah dekat kepala, hidung dekat kepala, mulut dekat kepala, mata dekat kepala, otak akal dekat kepala, dekat kepala mereka. Maka layaklah dia kena ketuk kepala dia. Sebab tu dalam Quran kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati. Allah cipta mati dulu, kemudian baru hidup, untuk tengok, cek siapa di kalangan kamu ni orang yang paling baik amalan mereka. Subhanallah. Tak ada benda lain melainkan solat aja. Tuan. Jadi bila tidak ada keyakinan, dia tak solat. Ataupun dia ada keyakinan, dia solat tetapi tidak ada ilmu, tak ada terima. Kita nampak ni bagi contoh. Kadang-kadang soalan ni soalan period, orang perempuan period, menikah dah anak 7 dah, soalan period tak boleh faham lagi. Saya period malam 2 hari lepas, saya period baru 7 hari ni start. Lepas tu berhenti mandi macam biasa, lepas tu main pula. Kita jenuh kira pula, buka kertas cuti. Bila 6 hari bulan selesai, 13, 6, 7, lepas 9, kata 15 hari. Saya kata aqallu tuhurin 15 hari. Lepas 15 hari tu tolak cabut 15 hari, lepas barulah haid. Habis tu darah istirahat tu, oh tu kalau saya puasa tadi batal ni aku darah haid. Lah dia tanya kita selepas dia batalkan puasa, tak ke rugi? Pukul 2 petang buka puasa, bukan puasa sunat Syaban, puasa Ramadan qada. Tanya soalan yang boleh buat tu pun tak tahu lagi. Suami tak pernah tanya, engkau dah ada period belum? Pernah tuan-tuan tanya anak perempuan tuan-tuan, Kak Ngah waktu umur 11 tahun, Kak Ngah ada datang darah haid ke, darah period ke? Mana bapak? Sebenarnya ini kerja bapak, bukan kerja mak. Sebab tu ilmu fiqh diberi kepada orang lelaki, bukan bagi kepada orang perempuan. Rasulullah pembina segala-galanya. Aisyah tumpang dengar cerita balik. Kuntu ma'an Nabi, sami'tu Nabi, qala Nabi. Seorang perempuan datang nyebut, ya Rasulullah, aku datang darah istihadah ni, macam mana nak buat? Tanya Nabi tu. Ada kata ambil ni kain ni, benda mana ada napkin, pampers tak ada macam tu. Ya, ambil kain khirqah ni letak dekat kepala awak. Letak macam mana? Aisyah geram, meh ni. Letak mana? Tanya aku, bukan ke lelaki aku. Aisyah tarik, ni. Nabi ni fa'arada sampai Nabi malu, perempuan tu tak faham, tanya letak macam mana?
Buka seluar kan gitu ke? Yapin boleh buat gitu. Dengan tu Rasul Melayu tu. Tuan-tuan. Ini bagi contoh. Maknanya sebab tu dalam bahasa cuba tengok ya. Yang kedua saya tekankan. Persoalan bila Nabi lihat salat Tuhan. Nabi tengok ada orang tu kanan dia tuai, dia kalih ke kiri. Dia semai, dia kalih ke kiri, yang belah kanan dah boleh dituai. Dia semai sini, dia paling kanan nak tuai, yang kiri dah boleh semai. Lalu duk tentu kiri kanan. Nabi kata what happened, pasal apa? Inilah perumpamaan tanggungjawab sosial. Sampai Nabi kata apa dalam hadis Tabrani, akhir zaman kelak umat aku harus menyediakan harta untuk menguruskan persoalan agama dan dunianya. Umat aku harus menyediakan harta untuk menguruskan agama dan dunianya. Tanggungjawab sosial, sebab tu adanya zakat, adanya sedekah, adanya infak, adanya hibah. Ini dengan anak sendiri pun tak hibah. Kedekut tak kedekut kita ni, tanah banyak. Dekat Felda tu tolak tanah oleh semua tanah kita. Udah umur dah 67 tahun dah bapak tu nak buat apa tanah tu. Patut dia hibah aku 2 ekar ni, aku bagi ke anak aku si Den tu. Yang 2 ekar lagi si Timah, 2 ekar lagi gini. Dia boleh hibah dengan syarat tukar nama sekarang. Kalau tak tukar nama dia jatuh wasiat tak boleh. Bapak kaya gaji sampai 7-18 ribu. Anak-anak sengkek, 2 orang mengaji tak pandai, kerja sendiri kelang. Usaha sendiri. Papa dulu pun buat kerja sendiri tau, kata dia. Buat kerja sendiri. Memang bapak tu bodoh betul. Sorry to say like that. Sebab bapak tak faham tentang hukum hibah dekat anak-anak. Bapak yang kaya dia beli kereta seorang sebiji kat anak dia. Kalau nak apa? Kalau nak Ferrari, Ferrari. Abang saya nak Porsche, Porsche. Duit banyak. Lah bila mati adik-beradik bergaduh tuntut harta pusaka bapak 1 bilion tuntut. Depan mata kita terang-terang. Dulu kes Tan Sri bekas naik presiden Magnum Corporation. Kenal kan? Anak dia tuntut dalam mahkamah 17 juta tuntut. Ini hari ini pula. Ya. Saudara Nasrun Engineering pelantar minyak disaman oleh bapaknya di Terengganu sebanyak berapa puluh ribu tuan-tuan. Baru ni pula anak saman bapak pula. Tuan-tuan nampak tak? Pasal apa? Semua ke harta. Anak bengong dapat duit, dia wajib bagi ke mak bapak dia. Wajib, bukan sunat makruh. Tapi kalau anak perempuan dah kahwin, tak boleh buat apalah. Anak lelaki ni, mak telefon ni, Balong ada duit sikit tak? Ni mak ingat lau ayam tu teruk sangat dah, nak betul sikit. Mak nanya mana? Tanya mak nanya mana? Tak banyak ingat. Mak ingat tu Pak Din hang kampung tu duk buat sulam buluh lagi. Dia kata satu papan dah RM70. Ingat dalam 5 papan 350. Lah mak ni lah ayam, mak ni dia mak. Kalau Balong tak boleh tak apa, mak tak kisah, Eman tak kisah kan. Punya kurang hajang Abang Long cakap gitu ke mak dia. Tuan-tuan, masa Nabi naik member Nabi 3 je kan, 3. Naik yang pertama Nabi kata amin. Naik kedua Nabi kata amin. Naik 3 Nabi kata amin. Sahabat-sahabat tu kepekeh amin ni sembang dengan siapa? Ya Rasulullah, why you say amin we don't understand. Tak faham ni. Amin. Dia kata amin yang pertama. Malaikat kata apa? Celakalah umat kamu yang mendengar kalimahmu tapi kedekut nak menyebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata amin. Yang kedua, celakalah umat kamu yang masih ada mak bapak dia tetapi berlaku kasar dengan mak bapak mereka sebelum mak bapak mereka mati. Nabi kata amin. Yang ketiga, celakalah umat kamu
yang masuk bulan Ramadan dengan dosa, tapi bila keluar Ramadan pun bertambah dosa. Celakalah umat kamu, kata malaikat. Nabi kata amin. Subhanallah. 3 persepsi sini, semua tanggungjawab sosial. Kita dengan Rasulullah, kita dengan mak bapak, kita dengan diri kita sendiri. Ini asah dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itulah berlihat antara lain Nabi tengok bagaimana kedudukan tentang persoalan harta pada kita hari ini. Sebab itu dan Felda Holding ni, alhamdulillah syarikat, kita yakin syarikat orang kita, hak kerajaan, milik kerajaan sepenuhnya. Ya, contoh dia, walaupun company pecah-pecah dan sebagainya, tapi pengumpulan harta itu wajib. Kalau tak ada harta, macam mana nak bayar zakat? Memang ada GSC sampai haram sekarang, tak ada zakat pun. Ada GSC kat Malaysia ni, Melayu punya, orang kita punya, tapi haram zakat tak bayar, ada. Siapa? Lu fikirlah sendiri. Tak nak cerita kot, ada juga ya tuan, ada kesedaran, tak ada nak buat macam mana. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan sekalian, yang seterusnya bagaimana Nabi melihat kanan daging busuk atau daging baik, kiri daging busuk. Tapi Nabi pilih orang tu pilih daging busuk. Nabi tanya, kenapa Jibril? Kita shortcut skrip dia. Jibril kata, itulah perumpamaan umat kamu nanti sudah ada pasangan tetapi masih mencari yang haram. Karena seketul daging saja. Minta macam cakap ya, baik lelaki baik perempuan, seketul daging saja. Yang lelaki seketulnya macam-macam seketulnya, yang perempuan seketul-ketulnya. Maka dia ambil daging busuk, dia telan. Nabi terkejut, daging tu bau busuk tapi dimakan juga. Siapa dia? Orang yang suka berzina. Saudara-saudari sekalian, banyak cerita dia. Orang perempuan mencakar buah dadanya, mencakar digantung sampai lehernya, digunting, mengumpat. Itu cerita yang memang tidak dikatakan sahih dalam hadis sahih. Cuma ada dhaif dan ada maudhu' dan israiliyat pun banyak. Beritahu yang tepat tadi ni, tuan-tuan sekalian, bagaimana kalau kita masukkan sekali, semua ini merupakan 1001 keinsafan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik sampai je ke Mekah, termenung Nabi. Abu Jahal mari. Hello Mat, mana engkau? Malam tadi tak ada berita baru ke? Dah ada sahih sebut ya. Banyak dalam hadis ni, dalam kitab ni di Protestan kan, tak ada berita baik ke? Abu Jahal ni dia gitu tu, dia suka cari, dia kan pemberita. Pemberita ni bukan jahat banyak ya. Cerita bukan ya. Felda bankrupt dan sebagainya, tu cerita dia beradik lah tu. Tak ada berita baru ke? Ada, kata Nabi. Berita apa? Paman, malam tadi saya pergi ke Al-Aqsa. Nah itu Abu Jahal kasih. Aku dah kata kamu Muhammad. Suara berlakon tu, suara ahli bahasa. Aku dah kata kepada kamu Muhammad, kamu ni memang gila Muhammad. Tapi orang tak percaya dengan aku. Memang sah gila, memang kamu sah gila Muhammad. Mana mungkin kamu satu malam selepas Aisyah terus kembali ke Mekah? Mustahil Muhammad. Inilah jadi masalah pada saya paman. Saya cerita kat paman, paman tak percaya. Tak apa, akan kukumpulkan semua rakyat di Mekah ini mendengar cerita kamu itu Muhammad. Kemudian lebih kurang setengah jam datang beramai mereka datang dengar cerita kamu ini. Mari. Dengar. Orang semua tengok masing-masing. Dalam tadi sebut dia macam apa? Gini lah ayat. Bangun Muhammad, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Nampak gaya memang confirm lah bapak menakan kamu, kata kamu ni gila. Cerita ni tak masuk akal langsung. Very impossible. Itu bahasa bagus lah. Very impossible. Kamu boleh pergi lah. Nabi pun keluar air mata, tak kata apa. Sebab waktu itu Nabi dah yakin. Hello,
Tapi mereka kadal ke andar buat pagal hogiah dalam dah jadi gila apa nama. Yang duduk sebelah dia siapa? Abu Bakar. Bakar mu caya dak kami royak kamu caya. Mu caya Muhammad caya. Tak ada masalah. Kamu ni berbuat apa kamu caya belakang. Biar ke demo tak ada kamu. Oh, kamu yang sedap ya Abu Bakar. Hari ini aku gelarkan kamu ya Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Seorang tu je percaya. Nak cerita dekat pak menakan Nabi. Dah tak ada dah. Nak mengadu ke bini Nabi. Dah tak ada, dah meninggal baru. Nabi duduk janda, Nabi duduk. Nabi tak ada. Duduk diam dengar teringat bini dia. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Tak ada. Ambil dapat. Astaghfirullahalazim. Bila orang nak keluar kan, sabar Nabi ni. Subhanallah. Tak apa orang tak percaya kat aku. Tuan-tuan, maka tidak mustahil dan tak heran kalau orang Melayu pun tak percaya. Sebab Abu Jahal grup-grup pun tak. Sahabat Nabi pun murtad balik. Waktu hukum murtad tak wujud lagi, pun murtad. Duduk Mekah. Oh tu dia kata, pi Mekah tu, pi haji dah 2 kali, haram tak rubah. Saya kata Abu Jahal tiap-tiap tahun haji. Abu Jahal haji ni wujud zaman Nabi Ibrahim lagi, bukan zaman kita tau. Abu Jahal ni kata haji 4-5 kali, haram tak berubah. Beranak kat Mekah tu. Contohlah, kalau setakat pergi akad nikah kat Kaabah, orang kita lah ya. Tapi kalau mati je, macam seorang artis tu mati kan, Lala, pelakon pelawak Mami Jarum tu kan, bini dia 2 orang ya. ID namanya ID apa nak, ringkasan ID lah. Meninggal lepas duk tawaf, duduk rehat-rehat kat green light tu, meninggal. Oh itu entah ya, ni contohlah. Tapi Abu Jahal mati, hidup, tawaf, tapi masalah Islam tetap dia tentang. Yang percaya hanya seorang sahaja. Sebab tu bila sebut Islam ni, bila dia mai tu pelik, bila dia balik pun pelik. Ni peruntukan, kata banyak peruntukan untuk agama 1,000 sebulan. Apa dibuatnya? Nak buat lain, dia cari, di rewind balik. Tukar Cik Tajudin, mari Cik Tajudung pula. Ni saja. Kalau bawa mata ke darah, tak salah. Tuan-tuan tahu tak, kita nak buat program agama, orang mereka buat pun red carpet. Tuan-tuan tahu tak, saya dapat tahu bajet dia, buat pentas saja 250,000. Baju mereka nak gancok tu, sepasang dekat 5-6 ribu. Bukan tutup habis pun, tutup sikit je. Kita beli jubah baru RM1, tutup semua. Mikrofon dia tu tahu berapa? 160,000 sewa. Kita tuan-tuan mari ceramah, ya Allah, mikrofon tuan-tuan ya mohon. Kalau buat agama ni brengsek sungguh. Bak menyanyi, wuish. Tengok sosial. Nabi dah nampak awal dah. Orang sudah tidak minat kebaikan dan minat berkejahatan. Bak menyanyi lagu apa? Pergi baru ni ceramah pergerakan puteri di Johor. Puteri Islam, bukan puteri itu lagi tu. Saya baca ayat. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Tanya adik-adik putri pergerakan putri Islam tu, surah apa adik? Dia gitu, buka je, seumpama elok, tak ada tanya dah jawab elok dah, sampai macam tu. Betul kata ini Ustaz, kedel ke under bot pagal hogia tu, jangan lari kat tiang tu pegang abla dil chale kan, हमको हमें से चुरा लो, gini dah, terlondah kain bro, tuan-tuan. So apa yang ada masa pada kita hari ini, nak bagi tuan-tuan sekalian, cuba tengok. Saya kaitkan benda ni sebab ayat-ayat membicarakan lebih kurang 20 tempat, membicarakan persoalan sosial, persoalan hak individu dengan Allah. Apa dia? Ada 4 benda. Tengok tuan. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Nabi Allah sebut dalam Quran, orang yang diberikan kuasa atas dunia ini dia kena buat 4 benda. Yang pertama, kempen orang solat. Tuan-tuan buka mana-mana ayat, ya, disuruh dia kata aqamus salah. Yang kedua, wa atawuz zakah, sumbang menyumbang, sedekah, bersedekah, bantu membantu, dalam bahasa lain zakat berzakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, suruh kempen orang buat baik. Ini tanggungjawab kita sebagai pemerintah di atas muka bumi ini. Dan yang keempat, cegah orang daripada buat benda mungkar. Tuan-tuan sekalian, 4 benda ni sebenarnya definisi cukup luas, lebih kurang beberapa ayat menyatakan tentang, dan 20 ayat lebih mengatakan ayat tentang solat dengan zakat, solat dengan ekonomi. Tuan-tuan, yang berlaku kepada kita hari ini persoalan nak mari mana duit kalau tuan-tuan tak beri sumbang duit tuan-tuan kepada seseorang untuk buat benda-benda yang baik. Ini asal. Ni imam muda nak habis dah 13 bulan. Tuan-tuan tahu tak berapa tajaan dia? Ada insan yang bagi BMW sebiji 5 siri. Antara apa nama tu? Ashraf dengan apa Mujib, apa nama tu? Hizbur. Dua-dua orang utara. Pilihlah mana nak pilih. Ya, Hizbur tu laki orang. Ashraf belum kahwin. Dengar cerita lah kan? Dah kahwin Ashraf? Belum belum kahwin. 250,000 BMW 5 siri. Dah tajar soal semalam, dua-dua tu layak belajar di Madinah percuma 4 tahun. Tapi sambutan dia, siapa nak sokong tuan-tuan? Tuan-tuan lah. Siapa nak sponsor? Ni kalam suci program saya dengan Ustaz Zulkarnain selalu duk panggil saya tetamu jemputan tu pun. Dia punya sponsor nak tarik balik. Tahu berapa kos dia? 285,000 untuk 12 episod. Satu tayangan live 25,000. Campur gedebak-gedebuk 285,000. Baru dia sembang dengan satu bank, dia setuju, suruh dia orang berunding dengan dia. Bank disebut, bank rahsia lah, bank disebut. Dia punya presiden bahagian kewangan dia. Kebetulan ceramah di rumah seorang menteri perempuan Lembah Pantai tu, rumah mak dia pun offer. Dia kata boleh kontak orang Astro. Saya bukan Astro, saya beritahu je. Sebab kita nak program tu berjalan terus. Siapa nak sokong? Sabar-sabarlah. Nak sokong macam ni kan? Saya sokong. Duit haram kena kupai. Nak panggil ceramah ustaz gelemo-gelemo, tuan-tuan, tapi duit tak ada. Mu nak panggil ustaz Dr. Zahzan yang sibuk. Dr. Zahzan kata bayar saya 1,500. Terkejut kita. Ustaz sekarang ni mahal apa benar? Melantak ke demo lah, dia nak ceramah. Baru kita panggil Dr. Zahzan 1,000 lebih. Pergi dia angkat telefon. Dia kata bayar lah, tu hak dia. Kalau nak sak marah dia panggil aku 1,500. Aku pun diman juga sekarang ni. Tuan, bukan main. Nak penyanyi hak mahal, Sheila Majid, sahabat saya telefon 4 lagu 68,000. Kesedap pun kau mulut buka luah tuan. Ramli Syarif panggil baru ni Taman Tasik, kita panggil 13,000 ada orang bayar. Lagu-lagu Islamik, lagu yang bentuk kerohanian 13,000. Mahal benar lah. Kamu kata panggil dia buat apa? Sebab apa persoalan mahal murah? Sebab kita tidak berekonomi. Ini kita kena ingat.
Tuan-tuan beruntung kerja di syarikat milik orang kita sendiri, tapi sayang ada di kalangan kita yang pecah khianat kepada amanah yang amanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Dan yang terakhir, wa amaru bil ma'ruf, perlukan kepada sokongan orang yang solat dan orang yang berzakat, dan wa nahau 'anil munkar, mencegah kemungkaran, bukan benda yang senang. Tuan-tuan sekalian, so dengan masa yang ada ni tuan, moga-moga apa yang disampaikan oleh saya ni, kalau tidak kesampaian, moga sampai jugalah mana yang patut. Tapi nak bagi tahu, bila kita masuk saja insya-Allah tak ada hal ni, masuk bulan Ramadan, maka tuan-tuan sekalian, insya-Allah moga-moga ya berdoalah biar umur kita panjang sampai Ramadan. Saya ingat lagi Sa'rabani meninggal tahun lepas, 2 tahun lepas. Time macam ni lebih kurang, pukul 11 lebih kurang, ya, tapi belum sempat nak mengecak nikmat Ramadan. Bukan senang nak mati bulan Ramadan. Hello bro sis, bukan senang Tuhan nak pilih kita mati bulan Ramadan, tapi bercita-citalah mati bulan Ramadan. Semua takut nantilah dulu sekarang tak sampai raya, baju raya dah beli dah, kata dia kan. Ya tuan-tuan, beli baju raya, orang kita sibuk baju raya tapi tak sibuk nak baju puasa. Contoh, kita sibuk plan nak buat open house. Dalam Islam tak ada langsung peringkat nama open house lepas Syawal. Tentu tolong kena ingat. Tetapi Islam menggalakkan open house on Ramadan. Lepas ni mungkin Haji Raus panggil Haji Johari, insyaAllah SDM ni duit dia banyak kan, 15,000 tu potong 2,000 sebulan, buat open house di rumah tu Haji Johari. Open house bila? Open house Ramadan. Semayang kalau suruh dekat, lepas maghrib pergi semayang, lepas tu makan balik. Kemana buat tazkirah di rumah beliau? Bukan benda yang susah. Tapi sayang orang kita tak faham dalam bab nak donate dia punya duit, dia pergi buatnya open house lepas Ramadan. Lepas Ramadan tak ada langsung cerita tentang pahala. Tapi dalam Ramadan, siapa bagi orang buka puasa dengan makanan dia, kalau 120 orang dapat 120 pahala. Tak payah puasa Rejab Syaban dah dapat dah. Orang tak nampak, macam main-main. Pasal apa macam main-main? Sebab tak yakin ya ke. Ini persoalan dia, insya-Allah. Dan insya-Allah dengar kata 21 bulan Cik Adi, mana Cik Adi hilang dah. Cik Adi kata 1 bulan ada ceramah petang. Marilah tuan-tuan, jangan duk pedulikan makan kat rumah ke benda ke tuan. Dan seulang balik biskit tu, Cik Jari biskit, Imam Ghazali pesan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 6 perkara. Yang pertama dia kata antara dia rosaknya pahala. Saya tak sebut 6, satu je, masa tak ada 6, dah 1 bulan kita sebut 6. Yang satu pada apabila manusia banyak makan bulan Ramadan, membatalkan pahala puasa. Betul. Makan banyak, over budget. Ini bagi contoh, ya, makan ala kadar sahaja, duit tu diinfakkan ke jalan yang lain. Makan macam biasa, tetap makan apa tengah hari, nasi, kacang lendiak, ikan bawal hitam, bawal putih mahal nak mampu atau ikan temenung kembung temenung kembung. Nampak? Dah cukup buka puasa. Ini dengan ayam salad, ayam macam-macam ayam lah bunyinya, ya, dugong tak tahu butter pun yang digoreng pun kita beli besar betul, bubuh celup je batam merah tu, repair sikit ni, bubuh apa, bubuh macam mana krim dia kan, jual RM2.5. Terkejut dia, sedap betul, gigit-gigit walaupun keras pun tak apalah, pasal nak terkedarah. Nampak tak kan? Imam Ghazali kata pada manusia umat Muhammad akan jamak makanannya di ketika berbuka puasa. Imam Ghazali ni bukan bengong, bukan bodoh tuan-tuan, orang alim muktabar hebat. Dia nampak benda ni, wawasan umat Muhammad bila buka puasa kemaruk bila makan. Tuan-tuan nampak? Ini buka puasa nanti 1 bulan lebih kurang je lah. Cuba buat seperti itu. Buka puasa, Allahu Akbar, kurma air sirap. Dia makin hamu macam kawan tu. Haram jadah mai punya jauh bagi makan kurma baik untuk taras berjalan tak apa. Udahlah jen dia bebel sampai ke subuh. Bini kata, abang makan sedap lah abang no kat Felda. Marah bini dia. Menyesal aku. Ikut ustaz janggut tu lah. Warak kepala khotak ni. Dia akan makin hamunya aku ni. Saya cabar tuan-tuan, 21 bulan saya masa saya kemari, cuba tuan-tuan buat macam tu. Saya cabar tuan-tuan. Tak boleh pi punya. Bankrupt catering bulan tu. Disaji jadi apa? Dijisa. Lepas tu Aisyah, kita makan nasi lebih kurang, lepas tu ulam, cubi,
bisengkuang campur lebih kurang kan, bedul salad lebih kurang, ayam 4 ketui, ayam beli 4 ekor je beli. Tobat tak makan, mengajuk. Dah makan macam ni, baik makan kalau ayam tu cablah. Apa makan macam ni tuan-tuan? Sebab tu para habis duit kat hotel, minta maaf cakap tuan-tuan. Tak ada beza pun tuan. Tolonglah. Kalau bawa anak yatim pergi hotel pun tak masuk akal. Bawa duit, makan ala patut, baki 2/3 bagi anak yatim. Tak payah buat ke hotel. Saya pergi hotel tu bukan saya bayar sendiri, orang tolong bayar. Tu lain cerita lah. Ustaz, kan? Artis. Tu restoran pun rasa sayang pun. Apa ni, hotel pun dekat Hilton belakang, PJ Hilton kan? Belakang tu hotel tu. Rabbani dia menyanyi tiap tahun tu. Orang bayar pergi syarmah dekat kaki tangan dia, percuma dapat 4 malam. Pergilah makan. Kau pun kat situ. Makan mana pun bayar sampai RM78. Budak kecil bawah 6 tahun RM65. Budak tu nak makan bengong. Ambil budak tu lempak dalam kuali tu, nak biar habis kotak semua. Tuan-tuan, itu ingat tadi nak masuk Ramadan, saya ucapkan ahlan wa sahlan bimaji'ika ya Ramadan mubarak. InsyaAllah rasa intima, rasa apa namanya, rasa seronok nak sama Ramadan insya-Allah. Jadi wallahu alam, syukur kepada itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri sendiri. Udah 1:10 dah, minta maaf tuan hari. Ya, pasal cakap 40 minit memang tak boleh dah. Lain kali kalau cakap 40 minit jangan panggil lah. Jangan panggil. Awal-awal Cik Adi tolong dengar elok. Ceramah aku ni paling bengong 2 jam. Nak dengar, tak dengar pun sudah. Contohlah kan. So insya-Allah gurau minta maaf untuk Cik Johari dapat pengurusan. Kalau ada kalimah-kalimah yang tidak baik itu, maka daripada saya, dan ada baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata seorang manusia, dia kata, andainya aku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Kalau saya mati dulu, doakanlah ya, jangan mati lagi ya. Kalau aku mati dulu, ku nantimu di pintu syurga. Boleh ke? Kalau tuan-tuan perempuan pergi dulu, itu yang paling baiklah ya. Maka tunggu juga saya dekat pintu syurga insya-Allah. Dan kata-kata seorang lagi tokoh, papa kita ni, papa rock kita, dia kata kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Yes, kita semua sama, tak ada beza saya dengan ustaz, orang muda, Cik Jari, sama je. Cuma yang berbeza how to lead your life. Bagaimana tuan nak pimpin kehidupan tuan sendiri. Tanyalah dia sendiri insya-Allah. Wallahu alam. Moga-moga kalau kita mati pun mati dalam keadaan kebaikan ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.